请大家同心默祷，sama sama doa dalam hati。阿门。奉主耶稣圣名会前诗颂，请大家翻开第219首219 219。第一节pertama。243首243。第一节pertama。
8。请大家再翻开第263首，263，263。Di jam pertama.大家再翻开第265首，265，265。Di jam pertama.
第三节ketiga.第271首271 271 DJ pertama.感谢主领事导师，哈利路亚。首先，请大家同心默祷。Sama-sama doa dalam hati.哈利路亚们，奉主耶稣基督圣名，开始我们今天晚上的聚会。Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melakukan kebaktian malam ini. 首先，请大家唱诗第53首。Terdahulu kita sama-sama naikkan pujian bilangan 53.
请坐。 Silakan duduk. 接着下来，我们一起做祷告。 Seterusnya kita sama-sama panjatkan doa. 祷告当中，我们感谢主耶稣， Dalam doa kita bersyukur kepada Tuhan Yesus 使我们再次有平安，有机会一起来敬拜他。 dan memberikan damai sejahtera dan juga ada peluang bagi kita untuk sama-sama ibadah kepada Dia. 虽然这个世界现在因为疫情，使人都活在恐惧当中， Walaupun dunia ini sekarang menjadikan manusia yang berada dalam pandemi ini hidup dalam keadaan yang ketakutan. 但是我们在主耶稣里面蒙主的保守， Akan tetapi kita berada di dalam Tuhan, kita telah dipelihara oleh Tuhan. 而且我们也可以借着祷告，把我们的一切忧虑重担卸给他。 Maka melalui doa juga kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. 使我们都能够在主耶稣基督里面得享真正的平安。 Kiranya kita semua dalam Tuhan Yesus Kristus dapat menikmati kesejahteraan yang sejati. 祷告求主耶稣给我们一个虔诚的心、温柔的心来学习神的道。 Dalam doa kita memohon Tuhan memberikan kepada kita yaitu ada hati yang saleh dan lemah lembut untuk belajar firman-Nya. 使我们都能够在信仰上得长进。 Supaya kita juga ada kemajuan dalam kepercayaan kita. 一起跪下做祷告。 Sama-sama sujud berdoa. 奉主耶稣基督圣名祷告，哈利路亚！哈利路
Yesus jujur. Haleluya, bicara. Amen.哈利路亚！问候主所爱的弟兄姐妹长子、传道同工，大家平安。 Haleluya, salam damai sejahtera kepada saudara-saudari, para penjabat kudus dan juga semua rakan sekerja. 感谢主耶稣，使我们都能够一起在线上一起来敬拜神。 Syukur kepada Tuhan kerana kita dapat sama-sama beribadah kepada Tuhan dalam talian. 今天晚上要跟大家学习的题目就是爱与罪。 Tajuk sebagai pembelajaran kita pada malam ini adalah kasih dan dosa. 那我们都知道，基督教很讲究这个爱。 Kita tahu bahwa yaitu agama Kristen ini sangat menekankan tentang kasih. 圣经很清楚介绍说，神就是爱。 Dan Alkitab dengan jelasnya telah memberitahu kepada kita Tuhan adalah kasih. 所以这个爱是神本身的这种本性。 Di mana kasih ini merupakan sifat asal Allah 是神最完美的一种美德。 dan merupakan suatu sifat yang paling sempurna bagi Allah. 那从圣经里面我们可以看到，从旧约直到新约圣经都提醒说，神的选民要有爱，要行出爱。 Di mana dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru sangat jelas di dalam Alkitab telah menyatakan umat pilihan Tuhan ini haruslah lakukan kasihnya. 特别我们蒙主耶稣拣选的人，我们已经得着主的爱，所以我们要彼此相爱。 Terutamanya kita yang telah dipilih oleh Tuhan, di mana haruslah kita saling mengasihi. 那对于这个罪呢？ Tentang dosa ini, 那基督教也对罪也很敏感。 di mana umat Kristen juga haruslah sangat peka terhadap dosa ini. 什么是罪？ Apakah yang dimaksudkan dosa? 罪原本的意思就是达不到他的目标。 Di mana dosa itu maksud asalnya itu dia tidak mencapai matlamatnya. 换句话说，就是达不到神对我们的要求，达不到神的一种所定的一个标准。 Di mana dengan kata lain, yaitu kita tidak dapat mencapai matlamat Tuhan ataupun standard yang telah ditetapkan oleh Tuhan. 所以圣经就很清楚说，违背律法的就是罪。 Maka Alkitab dengan jelasnya menyatakan bahwa yang membelakangi hukum ini adalah dosa. 一切不义的事
也是罪。 Dan segala hal yang tidak benar itu adalah dosa. 那罪是很可怕的 Di mana dosa ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. 因为罪会破坏与神与人的关系， Kerana dosa ini akan merosakkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. 也破坏人际之间的关系。 Juga akan merosakkan hubungan sesama manusia. 雅各长老很清楚地提醒说， Di mana penatua Yakobus dengan jelasnya memberi peringatan 一个人犯罪，因为他肆意怀胎， dan di mana seseorang itu melakukan dosa kerana nafsunya yang yaitu membuahi. 然后就生出罪来。 Kemudian adanya dosa. 罪既长成了，就生出死来。 Dan kemudian dosa itu pula menjadikan maut. 所以圣经也说，罪的工价乃是死啊。 Di mana Alkitab juga memberitahu kepada kita upah dosa adalah maut. 那今天晚上我们就来思考一下，这个爱与罪有什么关系呢？ Maka pada malam ini kita sama-sama renungkan apakah hubung kaitnya kasih dan 我 dosa. 们谈3点。 Kita bincangkan 3 butir. 第一，我们要谈神的爱临到罪人。 Yang pertama kita bincangkan di mana kasih Allah ini dilimpahkan kepada orang yang berdosa. 那第二点， Yang kedua, 我们要谈的就是人不可仗着或者依靠着神的爱去犯罪。 di mana manusia tidak boleh bersandar kepada kasih Allah untuk melakukan dosa. 第三点， Yang ketiga, 我们要说的就是爱能遮掩许多的罪。 di mana kasih itu dapat menutupi banyak 那 dosa. 首先我们来谈有关神的爱临到罪人。 Terdahulu kita bincangkan kasih Allah ini dilimpahkan kepada orang 我 berdosa. 们首先来看约翰福音书的第3章。 Sila rujuk Injil Yohanes pasal 3. 约翰福音书第3章 Injil Yohanes pasal 3, 3章16节。 pasal 3 ayat 16. 约翰福音书3章16节。 Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 16. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 这一节圣经很清楚说，神爱世人。 Maka ayat suci ini dengan jelasnya memberitahu kepada kita bahawa Allah mengasihi manusia dunia ini. 甚至将他的独生子赐给他们。 Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada mereka. 我们再看提摩太前书， Sila rujuk 1 Timotius. 提摩太前书的第1章， 1 Timotius pasal pertama. 提摩太前书第1章15节， 1 Timotius pasal pertama ayat 15. 第1章15节， Pasal pertama ayat 15. 15节， Ayat 15. 基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。 Ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 如果我们把刚刚所读的约翰福音书跟这里所读的都是论述有关神的爱。 Kalaulah kita rujuk kepada apa yang kita bacakan dalam Injil Yohanes dan yang dibacakan tadi ini, semuanya menyatakan tentang kasih. 所以因为他爱我们，所以他亲自道成了肉身来到世界。 Kerana Allah mengasihi kita, maka Dia sendiri telah datang ke dunia ini. 为要拯救罪人。 Adalah untuk menyelamatkan orang yang berdosa. 所以主耶稣他来到世界传福音第3年。 就舍命被钉在十字架上。 Di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan memberitakan Injil 3 tahun dan selepas itu Dia telah serahkan nyawanya dan bagi mereka yang berdosa. 所以主耶稣在十字架上流出他的宝血，成就这个救赎的根源。 Maka Tuhan Yesus telah tumpahkan darahnya yang mahal di atas kayu salib dan telah menjadikan sumber keselamatan. 所以使我们
有得救的机会 maka menjadikan kita ini ada peluang untuk diselamatkan. 所以人能够得救是出于神的爱、神的怜悯，并不是我们有什么好的行为。 Manusia ini dapat diselamatkan adalah kerana Tuhan yang belas kasihan dan kasih kepada mereka, bukan kerana perbuatan baik manusia. 因为在神眼中没有一个义人。 Kerana dalam mata Tuhan tidak ada seorang pun adalah orang benar. 在罗马书的第5章， Dalam kitab Roma pasal 5, 为什么说没有一个义人呢？ mengapakah dikatakan tidak ada seorang pun adalah orang benar? 因为我们都是在亚当里面的人。 Kerana kita semua adalah manusia di dalam Adam. 那罗马书第5章12节告诉我们， Kitab Roma pasal 5 ayat 12 memberitahu kita, 5章12节， pasal 5 ayat 12, 这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。 Ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang kerana semua orang telah berbuat dosa. 因为我们的始祖亚当犯罪， Kerana nenek moyang kita, Adam telah berdosa. 这个罪就从一个人入了世界。 Maka dosa tersebut telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. 那死又是从这个罪来的。 Di mana? Yaitu dosa itu juga maut. 于是死就临到众人， Dan demikian, maut itu menjalar kepada semua orang. 因为众人都犯了罪。 Kerana semua orang telah berbuat dosa. 为什么说众人都犯了罪呢？ Mengapakah dikatakan semua orang telah berbuat dosa? 因为我们都是在亚当里面的人。 Kerana kita merupakan manusia yang ada di dalam Adam. 那另外第二，为什么说没有一个义人？ Yang kedua, mengapakah dikatakan tidak ada seorang pun yang orang benar? 为什么说我们都是罪人？ Dan mengapa dikatakan kita semua adalah orang berdosa? 我们看加拉太书的第3章， Sila rujuk Galatia pasal 3. 加拉太书的第3章 Galatia pasal 3 22节， ayat 22. 加拉太书第3章22节， Galatia pasal 3 ayat 22. 22节。 Ayat 22. 当圣经把众人都劝在罪里，使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人。 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh kerana iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. 这一节很清楚说，圣经把众人都劝在罪里面。 Maka dalam ayat ini menyatakan dengan sungguh jelas kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. 这是什么意思呢？ Apakah artinya? 意思说，借着神所启示的圣经、神的道， Yaitu melalui firman Tuhan yang Tuhan ilhamkan, 使人知道什么是善，什么是恶， di mana supaya manusia mengenali apakah yang baik dan yang jahat, 什么是义，什么是不义，或者是罪。 dan apakah yang benar dan apakah dosa. 但是呢，人并没有能力行出神所要求的。 Akan tetapi manusia tidak berdaya untuk melakukan apa yang dimintakan Tuhan. 所以就圣经把众人就劝在这个罪里面。 Dengan demikian, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. 因为知道是什么是罪，却不能够胜过罪。 Kerana kita mengenali dosa tetapi tidak dapat menewaskan dosa. 知道什么是义，却行不出义来。 Kita tahu apakah itu benar tetapi tidak dapat kita lakukan yang benar. 这是活在律法之下的人是罪人。 Itulah manusia yang hidup di bawah hukum ini, mereka adalah orang yang berdosa. 所以要借着相信耶稣基督，使我们称为义。 Melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian menjadikan kita ini benar. 使我们得蒙救赎。 Supaya kita ini akan ditebus. 所以弟兄姐妹， Maka saudara-saudari, 我们要认识原本我们的身份是个罪人。 haruslah kita mengenali identiti sebenar kita ini adalah orang yang berdosa. 但是神的爱却临到我们的身上。 Tetapi kasih Tuhan telah dilimpahkan kepada kita. 这是很极大的恩典啊！ Dan ini merupakan suatu anugerah yang begitu 我 agung. 们要满心的感谢。
Haruslah dengan sepenuh hatinya kita bersyukur kepada Tuhan. 那主耶稣在世传福音的时候， Sewaktu Tuhan Yesus menginjil di dunia, 也有人这样来嘲笑主耶稣，说他是罪人的朋友。 juga ada orang mengolok-olokkan Tuhan Yesus bahwa dia adalah sahabat kepada orang yang berdosa. 我们参考马太福音书的11章， Sila rujuk Injil Matius pasal 11. 马太福音书11章 Injil Matius pasal 11, ，11章19节， pasal 11 ayat 19. 马太福音书11章19节， Injil Matius pasal 11 ayat 19. 人子来了，也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友，但智慧之子总以智慧为是。 Ayat 19, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. 所以当主耶稣在世传福音的时候， Sewaktu Tuhan Yesus memberitakan Injil di dunia, 主耶稣很愿意靠近这些罪人， di mana dengan relanya Tuhan Yesus mendekatkan diri kepada orang yang berdosa. 但是不少的人却不喜悦主耶稣的行为。 Tetapi tidak kurangnya orang yang tidak menyukai perbuatan Tuhan Yesus. 所以说主耶稣是税吏和罪人的朋友。 Mereka katakan Tuhan Yesus adalah sahabat kepada pemungut cukai dan orang berdosa. 但是主耶稣依然是这样来靠近罪人。 Akan tetapi Tuhan Yesus tetap mendekatkan diri kepada orang yang berdosa. 目的就是要拯救罪人。 Tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. 我们看马太福音书的第9章， Sila rujuk Injil Matius pasal 9. 马太福音书第9章 Injil Matius pasal 9, ，9章12节， pasal 9 ayat 12. 马太福音书第9章12节， Injil Matius pasal 9 ayat 12. 12节， Ayat 12. 耶稣听见就说：“看见的人用不着医生，有病的人才用得着。” Ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 13节， 13, 经上说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”这句话的意思，你们却去揣摩。我来本不是造义人，乃是造罪人。 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, kerana aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. 很清楚，主耶稣就说：“健康的人用不着医生。” Maka dengan jelasnya Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, 有病的人才用得着。 tetapi orang yang sakit. 主耶稣所说的这种病应该是指属灵的疾病，就是罪。 Sakit yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini adalah yaitu penyakit rohani, yaitu dosa. 有罪的人需要属灵的医生，主耶稣基督。 Itulah orang yang berdosa ini memerlukan Tuhan Yesus Kristus. 但是很可惜那些自以为义的人， Tetapi malang sekali mereka yang menganggap diri mereka benar itu, 自以为健康的人， dan mereka yang menganggap diri mereka sehat, 所以觉得自己用不着医生， mereka menganggap diri mereka tidak perlukan tabib 不 ini, 需要主耶稣。 dan mereka tidak perlu Tuhan Yesus. 但是最后他们还在这个罪里面，还在生病里面。 Dan akhirnya mereka masih berada di dalam dosa dan masih lagi sakit. 相反的，那些谦卑认罪悔改的人， Sebaliknya, mereka yang rendah hati dan bertaubat, 神的爱就要临到他们身上。 di mana kasih Tuhan dilimpahkan kepada mereka. 因为主耶稣来本不是要造义人，乃是要造罪人。 Kerana Tuhan Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. 所以慕道朋友们， Oleh demikian, sahabat-sahabat pencari Injil, 耶稣是罪人的朋友， di mana Tuhan Yesus merupakan sahabat kepada orang 他 berdosa, 愿意靠近我们， dan dia rela untuk mendekatkan dirinya kepada kita, 他愿意给我们机会拯救我们。 dan dia rela memberi peluang kepada kita untuk menyelamatkan kita. 但愿我们都能够把握机会，接受主耶稣。 Kiranya kita semua dapat pegang kepada kesempatan ini untuk menerima Tuhan Yesus, 接受主耶稣的大爱和救赎。
dan menerima kasih-Nya yang agung dan penebusannya. 借着主的宝血大水的洗礼，洗去我们的一切的罪。 Dan melalui darahnya yang mahal dan juga air yang hidup ini untuk mentahirkan dosa kita. 对我们信主的人我们要好好珍惜在主里面的恩典。 Bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, haruslah kita dengan sungguh-sungguhnya menghargai anugerah ini. 那另外我们谈第二点 Kita bincangkan butir kedua, 就是不可仗着或依靠着神的爱去犯罪。 yaitu tidaklah kita bersandar kepada kasih Tuhan untuk melakukan dosa. 换句我们用一个问题来思考 Kita renungkan dari satu soalan. 神所爱的人可以去犯罪吗？ Orang yang dikasihi Tuhan, bolehkah mereka lakukan dosa? 为什么我提出这样的疑问呢？ Mengapakah soalan sedemikian diajukan? 因为有些人有错误的观念 Kerana ada orang mempunyai konsep pemikiran yang salah. 滥用神的爱、神的恩典去放纵私欲。 Mereka salah gunakan kasih Tuhan dan juga anugerah Tuhan itu untuk melampiaskan nafsu mereka. 我们请看加拉太书， Sila rujuk kitab Galatia. 加拉太书的第5章， Kitab Galatia pasal 5. 加拉太书的第5章 Galatia pasal 513节， ayat 13. 5章13节， Pasal 5 ayat 13. 弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。 Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 这是使徒保罗对加拉太信徒的一句话。 Maka ini adalah ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. 因为13节说弟兄们 Kerana dalam ayat 13 menyatakan saudara-saudara, 他们已经认识主耶稣了， yaitu mereka ini yang telah kenali Tuhan Yesus, 是蒙神所爱的。 adalah yang dikasihi Tuhan. 特别这里说你们蒙召是要得自由。 Di sini dengan hasil memberitahu kamu telah dipanggil untuk merdeka. 这里所谓的自由就是最大的恩典 Merdeka di sini merupakan satu anugerah yang sangat agung. 因为我们已经在恩典里面 Kerana kita telah berada di dalam anugerah ini 不是在律法之下， dan bukan lagi di bawah hukum Taurat. 我们已经脱离罪恶， Kita telah luput daripada dosa. 也脱离魔鬼的一种辖制。 Juga kita telah luput daripada belenggu si jahat. 所以在主耶稣里面得着这个自由。 Oleh yang demikian kita memperoleh kemerdekaan ini di dalam Tuhan. 但是使徒保罗也劝我们说，不可将这个自由当作放纵的情欲。 Di sini Rasul Paulus juga telah menasihati kita, janganlah kita ini mempergunakan kemerdekaan ini untuk kesempatan untuk kehidupan dalam dosa 或者是去犯罪 ataupun melampiaskan nafsu kita. 相反，总要用爱心互相服侍。 Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 所以有时候有些人就是看到神的爱， Maka kadang-kadang ada manusia yang melihat kasih Allah, 只是注重说神爱我， mereka hanya tekankan Tuhan mengasihi 无 aku. 论我做什么，神都会接纳我。 Tidak kira apa jua aku lakukan, Tuhan tetap akan menerima aku. 但是他就依靠这样的观念，说我犯什么罪，我做错什么事，神都会接受我的。 Maka dengan konsep sedemikian mereka merasa diri mereka itu tidak kira lakukan apa jua dosanya, maka Tuhan tetap akan menerima aku. 这样的观念就不对了。 Maka konsep pemikiran sedemikian adalah tidak betul. 因为基督所赐给我们的自由，不是要我们放纵情欲的。
Kerana kemerdekaan yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita bukan untuk kita melampiaskan nafsu kita, 而是使我们脱离罪的， adalah supaya kita ini terbebas daripada dosa, 使我们有一个新的生命， supaya kita memperoleh hidup yang baru, 是为主而活 supaya kita hidup demi Tuhan, 并不是滥用我们的自由。 bukanlah untuk kita salah gunakan kemerdekaan ini. 所以，一个真正得着自由的人， Oleh demikian seseorang yang sungguh-sungguh merdeka, 他会愿意成为主耶稣基督的仆人。 maka dia akan rela menjadi hamba kepada Tuhan Yesus 所谓 Kristus. 主耶稣基督的仆人，就是顺服主。 Maksudnya hamba kepada Tuhan Yesus Kristus ini adalah tunduk dan menuruti Kristus. 对，他会依照主的意思来行。 Dan dia akan melakukan menurut kehendak Tuhan, 他会顺服神。 di mana dia akan tunduk kepada Tuhan. 好，那另外一个真正自由的人， Dan selain daripada itu, seseorang yang benar-benar merdeka. 在13节说要用爱心互相服侍。 Maka dalam ayat 13 ini juga memberitahu haruslah mereka layani seorang akan yang lain oleh kasih. 所以要彼此服侍。 Oleh demikian mereka haruslah saling melayani. 就好像主耶稣基督来世界，并不是要受人的服侍， Sama seperti Tuhan Yesus ini datang ke dunia bukan untuk dilayani, 乃是要服侍人 melainkan dia melayani orang lain. 并且做舍命做多人的赎价。 Dan pada masa yang sama dia serahkan nyawanya dan menjadi penebus bagi semua orang. 所以弟兄姐妹们， Maka saudara-saudari, 我们蒙主所爱的人， kita adalah orang yang dikasihi 我 Tuhan. 们要用爱心来互相服侍。 Haruslah kita saling melayani sesama kita ini dengan kasih. 所谓的服侍就是做仆人呐。 Melayani ini bermaksudnya adalah menjadi hamba. 所以主耶稣教导他的门徒说， Maka Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya 谁愿为大的，要做众人的仆人。 dan berkata kepada mereka, sesiapa yang mau menjadi yang paling utama itu haruslah menjadi hamba ataupun pelayan kepada semua. 所以教会的制度跟社会的制度是不一样的。 Oleh yang demikian, sistem dalam gereja ini adalah berbeza dengan sistem masyarakat. 社会的制度，你为大的是吩咐人做事， Dan sistem dalam masyarakat pula, mereka yang paling utama itu adalah orang yang memerintah orang lain untuk melakukan kerja. 但是在神的国度里面，为大的是做众人的仆人。 Tetapi dalam kerajaan Allah pula, mereka yang utama itu adalah sebagai hamba kepada semua orang 而且是出于爱心。 dan berdasarkan kasih. 所以我们要用爱心来互相服侍人。 Oleh demikian, haruslah kita melayani seorang akan yang lain dengan kasih. 我们再看加拉太书， Kita rujuk lagi kitab Galatia. 加拉太书的第6章， Galatia pasal 6. 加拉太书的第6章 Galatia pasal 6第7节， ayat 7. 加拉太书第6章第7节， Kitab Galatia pasal 6 ayat 7. 6章第7节， Pasal 6 ayat 7. 不要自欺，神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。 Ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, kerana apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 第8节， Ayat 8, 顺着情欲撒种的，必从情欲受败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。 sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, yang akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, yang akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 我们就用这2节回答刚刚的提问。 Dan kita menggunakan dua nas kitab suci ini untuk memberi jawaban kepada soalan yang diajukan tadi. 蒙神所爱的人是否可以去犯罪？ Orang yang dikasihi Tuhan ini, bolehkah mereka lakukan 我 dosa? 们要看到神的公义啊！ Haruslah kita juga dapat melihat keadilan 我 Tuhan. 们不要只是看到神的慈爱，却忽略神的公义。 Janganlah kita hanya nampak kasih Tuhan tetapi mengetepikan keadilan Tuhan. 这一节很清楚说，不要自欺，神是不轻慢不得的。
Maka ayat ini telah dengan jelasnya memberitahu kepada kita jangan sesat kerana Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. 我们种的是什么，收割也是什么。 Kerana apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. 所以，如果我们顺着情欲撒种，必要受情欲收的败坏。 Maka jika kita taburkan, yaitu kita menabur dalam daging, maka dengan demikian menuai kebinasaan dari daging. 顺着圣灵撒种，必从圣灵收永生。 Dan barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. 所以我们不要再做罪的奴仆， Oleh yang demikian, jangan kita menjadikan diri hamba kepada dosa. 我们要做义的奴仆， Haruslah kita menjadi hamba kepada kebenaran. 做基督耶稣的仆人。 Dan kita menjadi hamba kepada Tuhan Yesus Kristus. 所以我们回想以色列百姓， Oleh yang demikian kita renungkan yaitu umat pilihan umat Israel ini, 神的爱、神的拣选临到他们， di mana kasih dan juga pemilihan Tuhan dilimpahkan kepada mereka. 差遣摩西从埃及把他们领出来， Telah mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir 也过了红海， dan telah melalui Laut Teberau 要往这个应许迦南美地去。 dan mereka akan pergi ke di mana tanah Kanaan yang indah. 但是我们可以看到，他们在路上却发怨言， Tetapi kita dapat melihat bahwa dalam perjalanan tersebut mereka bersungut-sungut 他们犯罪， dan mereka berbuat dosa 他们想回到埃及去， dan mereka ingin kembali ke Mesir. 所以他们的尸首也铺在这个旷野中啊。 Oleh demikian mereka semua yaitu telah mati dan mayat mereka berada di padang gurun. 所以蒙神爱的人，如果不相信神、跟随神的话， Maka jika seseorang yang dikasihi Tuhan tetapi tidak yaitu percaya kepadanya, 那最后也会不能够得救。 maka akhirnya juga tidak akan 我们 diselamatkan. 看希伯来书的第3章， Sila rujuk Ibrani pasal 3. 希伯来书第3章 Ibrani pasal 3 17节， ayat 17. 希伯来书第3章17节， Ibrani pasal 3 ayat 17. 神40年之久，又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪、失手倒在旷野的人吗？ Ayat 17, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya, bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun. 第8节， Ayat 18节， 18, 又向谁起誓不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？ ayat 18, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahawa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya, bukankah mereka yang tidak taat? 好，所以从这2节圣经，让我们可以看到很清楚， Maka dari 2 nas kitab suci ini kita dapat melihat dengan jelasnya 那些扑倒在旷野的人， mereka yang bergelimpangan di padang gurun 就是犯罪的 adalah mereka yang berdosa, 就是那些不信从神的 yang mereka yang tidak percaya dan mengikuti Tuhan. 所以虽然蒙神的大爱临到他们身上， Walaupun kasih agung Tuhan itu dilimpahkan kepada mereka, 但是他们犯罪， akan tetapi mereka melakukan dosa, 就失去了神的救恩。 maka hilanglah yaitu anugerah keselamatan Tuhan. 好，我们再谈第3点 Kita bincang lagi butir ketiga, 就是爱能遮掩许多的罪。 di mana kasih dapat menutup banyak dosa. 我们看彼得前书的第4章， Sila rujuk 1 Petrus pasal 4. 彼得前书的第4章 1 Petrus pasal 4第8节， ayat 8. 彼得前书第4章第8节。 1 Petrus pasal 4 ayat 8. 那我们从第7节看起 Kita baca mulai ayat 7. 第7节这里说万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。 Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kerana itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 第8节， 8, 最要紧的就是彼此切实相爱，
因为爱能遮掩许多的罪。 Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 使徒彼得啊，在这里他也感觉到万物的结局近了。 Di sini Rasul Petrus juga dapat merasai bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 那比起今天，我们也更感觉到万物的结局近了。 Kalau berbanding kepada kita pada hari ini, lebih lagi kita rasakan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. 主耶稣再来的日子更加靠近了。 Di mana hari kedatangan Tuhan Yesus itu makin dekat. 所以我们要自守， Oleh yang demikian haruslah kita peliharalah diri sendiri. 要警醒祷告。 Dan juga haruslah berwaspada dan berdoa. 那另外第8节 Dan ayat 8. 就是我们跟信徒之间的一种互动，一种爱。 Yaitu interaksi di antara jemaat dan juga kasih. 所以最要紧的就是彼此切实相爱。 Di mana yang terutama itu adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. 所以我们除了自己要做好得救的功夫以外， Selain daripada diri sendiri haruslah mengusahakan keselamatan ini dengan sungguh-sungguh. 自己要警醒祷告以外， Selain daripada diri sendiri itu harus berwaspada dan berdoa. 其实我们也要关心弟兄姐妹。 Harus juga kita ambil berat tentang saudara-saudari kita. 因为使徒彼得说，最要紧的就是彼此切实相爱。 Kerana Rasul Petrus di sini mengatakan bahwa terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. 为什么呢？ Mengapa? 因为爱能遮掩许多的罪。 Kerana kasih menutupi banyak sekali dosa. 这一句话什么意思呢？ Apakah artinya dalam ayat ini? 我们却不要把这句话当作我要多多的行善帮助人，我行爱心，我的一切的罪神都会赦免了。 Jangan kita menganggap haruslah kita banyak melakukan perbuatan baik dan melakukan kasih. Dengan demikian banyak dosa kita akan diampuni Tuhan. 这一句话并不是这样的意思。 Ini bukanlah maksudnya. 圣经也没有教导这样的道理。 Dalam Alkitab juga tidak memberi ajaran firman sedemikian. 圣经只教导，如果一个人要蒙神赦免，我们要悔改认罪。 Alkitab hanya mengajar kita jika seseorang itu harus diampuni, haruslah dia yaitu mengakui dosa dan bertobat. 那这里所说的爱能遮掩许多的罪， Tetapi yang dinyatakan di sini kasih menutupi banyak sekali dosa. 是教导我们行爱心，因为爱能够阻止罪的一种蔓延。 Adalah kita melakukan kasih kerana kasih ini dapat yaitu menghalangi kita daripada berbuat dosa. 为什么说爱能够阻止这种罪的一种蔓延呢？ Mengapakah dikatakan kasih ini dapat menghalangi dosa supaya tidak menjalar? 比如说第一， Yang pertama, 如果一个人真的有爱， kalaulah seseorang itu benar-benar ada kasih, 他不会伤害人， dia tidak akan mencelakakan orang lain 他不会去犯罪的。 dan dia tidak akan lakukan 我 dosa. 们请看罗马书， Sila rujuk kitab Roma. 罗马书的13章， Kitab Roma pasal 13. 罗马书13章第10节， Kitab Roma pasal 13 ayat 10. 罗马书13章第10节， Kitab Roma pasal 13 ayat 10. 爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, kerana itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 对，很清楚，就是说，如果一个人真的有爱，他不会加害、伤害别人的。 Di mana sangat jelas diberitahu jika seseorang itu ada kasih, maka dia tidak akan melakukan yang jahat kepada orang lain. 所以这个罪也不会爆发出来了。 Dengan demikian tidak akan mewujudkan dosa tersebut. 另外第二， Yang kedua, 如果有爱， kalaulah ada kasih, 就能够凡事包容， maka dapat menutupi segala sesuatu. 就如在哥林多前书的13章所提到的，
Seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 13. 哥林多前书13章1 Korintus pasal 13第5节有提到 dalam ayat 5 ada memberitahu 那最后说爱是不计算人的恶 yaitu dalam kalimat akhir menyatakan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 对，虽然人得罪他， Walaupun orang melakukan salah kepada dia, 他不会计算 dia tidak akan yaitu menyimpan dalam hati. 对，并不会怀恨在心里面 Maka dia tidak akan simpankan kebencian itu di dalam hatinya. 相反的会用爱来包容、赦免或者饶恕他， Sebaliknya dengan kasih dia akan mengampuni orang tersebut. 所以就能够阻止这个爱的这个罪的蔓延 Dengan demikian menjadikan dosa tersebut tidak membuahi. 因为冤冤相报何时了啊？ Kerana jika kita saling membalas dendam, sampai bilakah ia akan habis? 那另外第三， Yang ketiga, 如果有爱， kalaulah ada kasih, 我们就会努力的拯救迷失的人。 maka kita akan dengan sungguh-sungguh menyelamatkan mereka yang sesat. 我们看雅各书的第5章， Sila rujuk Yakobus pasal 5. 雅各书的第5章 Yakobus pasal 518节， ayat 18. 雅各书第5章18节。 Yakobus pasal 5 ayat 18. 5章18节 Pasal 5 ayat 19节 18. Maaf, ayat 19. 19节哦。 Ayat 19. 我的弟兄们，你们中间若有痴迷正道的，有人使他回转， Ayat 19, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. 20节， 20. 这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救了一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。 Ketahuilah bahawa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. 好了，这里雅各长老也提醒说， Maka di sini penatua Yakobus 如果 juga mengingatkan, 说我们中间有痴迷正道的人呐、 jika di antara kita ada mereka yang telah menyimpang dari kebenaran, 我们要用爱心的要使他回转 haruslah dengan kasih kita menjadikan dia berbalik dari jalan tersebut. 因为能够叫一个罪人从迷路上回转就能够救这个人的灵魂。 Kerana barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat itu, dia dapat menyelamatkan jiwanya, 也能够阻止他继续的犯罪 juga dapat menghalangi dia daripada terus berbuat dosa. 所以说就遮盖许多的罪了 Itulah maksudnya menutupi banyak dosa. 所以这个爱就是能够阻止罪的一种蔓延 Maka kasih ini dia dapat yaitu menghalangkan dosa daripada menjalar 对，阻止自己去犯罪 dan menghalangi diri daripada memperbuat dosa 阻止他人继续犯罪 dan juga menghalang orang lain daripada berbuat dosa. 所以求主耶稣帮助我们大家 Maka kita memohon agar Tuhan Yesus membantu kita 要 semua. 学习好像主的爱一样 Haruslah kita belajar kasih seperti Tuhan ini. 能够凡事包容 Maka ia dapat menutup segala sesuatu. 所以从我们所学习的道理里面 Maka dari firman yang kita sama-sama 我 belajar, 们已经认识了自己是个罪人 kita telah mengenali diri sendiri adalah orang yang berdosa. 但是蒙神的爱拯救 Tetapi kerana kasih Allah, maka kita telah diselamatkan. 我们蒙神爱拯救的人不可继续的去犯罪 Dan orang yang telah diselamatkan Tuhan ini daripada kasihnya, janganlah kita berbuat dosa. 相反的要行出爱，因为爱能够遮掩许多的罪 Sebaliknya, haruslah kita lakukan kasih tersebut kerana kasih ini dapat menutupi banyak dosa. 感谢主，我们学习的到此 Syukur kepada Tuhan yang kita belajar ini sampai di sini. 接下来一起唱诗 Seterusnya kita akan sama-sama naikkan pujian 236首。 236.
接着下来，我们一起做祷告。 Seterusnya kita akan sama-sama panjatkan doa. 求主耶稣继续带领我们的脚步， Kiranya Tuhan Yesus terus memimpin langkah kita. 使我们都能够走在主的道路上。 Kiranya kita semua dapat berjalan di atas jalan Tuhan. 特别让主的爱再次的激励我们大家。 Sekali lagi kasih Tuhan dapat yaitu menguasai kita. 使我们都能够活出基督的爱。 Kiranya kita dapat hidupkan kasih Allah ini. 使弟兄姐妹彼此相爱，互相造就。 Di mana saudara-saudari seiman dapat saling mengasihi dan saling membangunkan. 我们一起退下祷告。 Sama-sama sujud berdoa. 奉主耶稣基督圣名祷告，哈利路亚！哈利路
希奇的信息，我属耶稣，赞美我救主，歌唱欢呼，说主慈爱，真主恩典，感谢主救赎，我属耶稣。希奇的信息，我属耶稣，赞美我救主，歌唱欢呼，说主慈爱，真主恩典，感谢主救赎，我属耶稣。阿门。感谢主们今晚的聚会到此结束。 Syukur kepada Tuhan, kebaktian malam ini berakhir di sini. 主耶稣祝福大家 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. 平安再会。 Salam sejahtera dan jumpa lagi.
Amin.